kita matlamat haji ni mabrur. Ni apa pula? Oh, lain pula. Okey. Okey, no problem. Tak apa. Saya pegang. Okey. Cobaan tak ada. Ada. Cobaan 1 2. Okey. Apa erti haji mabrur? Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, haji mabrur ni adalah haji yang tidak dinodai oleh sebarang dosa. Tak ada dosa. Maknanya sepanjang duduk di Mekah, Madinah, janganlah buat dosa. Dosa yang obvious sangat. Dosa kecil-kecilan, nipu isteri, itu tak boleh nak mengelak. Alah, kadang-kadang adalah kecil-kecilan, itu lain. Dosa yang besar-besar tak boleh. Mengumpat misalnya, gemar sangat, okey. Dosa mengumpat misalnya, terutama mengumpat tabung haji, itu tak dibenarkan, tuan-tuan. Boleh menyebabkan tak mabrur haji, contoh. Ingat tabung haji lambat. Ingat Mekah tu tabung haji punya. Banyak kerja lain. Sebab itu para ulama mengatakan antara tanda orang yang dapat haji mabrur ini, pertama, indikatornya adalah bila dia balik daripada haji nanti. Pertama, an yumsik lisanuhu minal fudul wal ghibah wal kazab. Indikator paling asas adalah kita boleh tengok mulutnya tak macam dulu lagi. Dia dah tak menipu, dia tidak lagi mengata orang, tak lagi cakap benda-benda tak senonoh. Itu haji mabrur. Yang kedua, an la yara fi ahad min qalbihi hasadan wala adawatan. Matanya dah tak memandang kepada orang dengan pandangan dengki lagi dah. Dia dah tak ada hasad dengki. Dia dah sampai ke muncak dalam hidup dia sebagai seorang orang beriman. Dia dah buat haji, dia dah tak ada apa-apa lagi. Orang lain berjaya, carry on. Dia dah tak ada dengki lagi. Yang ketiga, ayyufariqu ashabis su'. Dia sudah mula menjaga jarak dengan orang-orang yang tak senonoh. Dia dah tak campur sangatlah. Bahkan dia punya Facebook ke TikTok ke apa ke, dia dah tak follow benda-benda yang ngarut-ngarut. Dia dah minat benda-benda yang nasihat, benda-benda yang boleh mengingatkan pada agama. Dan yang keempat, ini susah sikit, ayakuna musta'iddan lil maut nadiman mustaghfiran lima salaf min dhunubihi. Orang yang balik daripada Mekah dapat haji mabrur ini, dia dah standby untuk mati bila-bila masa. Dia dah rasa okey lah, nak mati-mati lah, dia gitu. Sebab dia dah rasa, aku dah buat yang habis baik di Mekah, dah buat haji yang terbaik, tak mengatur orang, tak apa semua. Mati pun matilah. Macam kita sekarang ada takut lagi nak mati, ada fikir dosa lagi, ada fikir macam-macam. Tapi orang dah balik pada haji yang mabrur ini, dia dah musta'iddan lil maut. Dia dah terlalu bersedia dah, andai kata mati bila-bila masa. Ada juga para ulama yang mengatakan, wa man taba wa lam yazdad fil ibadati falaysa bita'ibin. Kalau dia balik ke negaranya dalam keadaan tidak bertambah ibadah, maka itu belum mabrurlah haji. Jadi ingat, pada kita yang nak ke Mekah ini, perhatikan, balik haji nanti jangan tinggal masjid. Sebab nanti orang akan mengata kita, dia ni duduk di Mekah 45 hari. Masa di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram, balik ke Bandar Puchong ni haram pergi masjid, tak pernah nampak muka. Orang akan jadi petikai kita. Macam mana kau hari-hari pergi masjid, balik tak pergi masjid? Something wrong. Jadi orang yang haji mabrur, ibadah dia bertambah. Dia tak akan stop sampai di Mekah saja. Tapi ialah, ada orang yang jenis balik pada umrah, kat sebulan 2 tak pergi masjid langsung. Bila tanya, kenapa kau tak pergi masjid? Dia kata pahala duduk di Mekah tak habis makan, nak cari pahala berapa banyak-banyak. Ada begitu. Tak sesuai. Tak, dia clash. Okey. Okey. Dia kata pahala masa buat umrah hari tu tak habis makan lagi. Memang kita tak akui, kita akui.
tanah suci ni, Madinah, Mekah, dia punya pahala semua luar biasa banyaknya. Tuan-tuan semayang di Masjid Bandar Bukit Puchong 8 hari, berapa pahala tuan-tuan dapat? Hari-hari pergi masjid 5 waktu, 8 hari direct, subuh sampai isyak. Kalau buat perkiraan 8 darab 5 darab 27, 27 tu fadilat berjemaah. 8 hari punya job baru dapat 1080 pahala. Kita panggil job lah kalau kerja kan. 8 hari punya datang masjid Bandar Bukit Puchong, tuan-tuan dapat 1080 pahala 8 hari. Tapi kalau tuan-tuan semayang di Madinah, katalah kita singgah di Madinah ziarah 8 hari. 8 hari darab 5 waktu darab 27 kali ganda sebab semayang berjemaah. Darab pula 1000. 1000 tu fadilat Madinah. Situ saja 8 hari punya kerja, tuan-tuan dapat 1,80,000 pahala. Itu baru Madinah dah jadi jutawan. Bayangkan kalau duduk di Mekah. Mekah semua ibadah 100,000. Semua. Itu dia kira. Aku duduk Mekah 35 hari. Hari-hari pergi Masjidil Haram. Berapa banyak pahala aku dapat. Kalau aku balik Puchong, aku mati hari esok, Tuhan hutang pula dengan aku. Pahala Mekah tak habis makan lagi. Ada orang buat kiraan begitu. Nah, ini bukan Haji Mabrur namanya, Haji John Bland kita panggil dia, bukan Mabrur lagi lah. John Bland saja. Malam ini saya nak kongsikan satu makalah, satu tulisan artikel, tulisan Shah Abdul Aziz Muhaddis Dahlawi. Dia ni ulama besar di India, Pakistan. Sebab saya kira tuan-tuan perempuan bakal tetamu Allah ni dah puas dah pergi kursus haji. Malam ni kita cerita nasihat-nasihat daripada para ulama. Shah Abdul Aziz Dahlawi ni ulama besar. Dia anak kepada Qutbuddin Ahmad Ibn Abdul Rahim, ataupun orang lebih kenal panggil Shah Waliullah. Shah Abdul Aziz ni dia banyak mengarang kitab. Kitab-kitabnya terkenal: Bustanul Muhaddisin, Mizanul Balaghah, Mizanul Kalam, Sirul Jalil fil Mas'alati Tafsir, Sirul Syahadataini fi Syahadatil Husanain. Yang paling terkenal Fathul Aziz, kitab tafsir. Dia memberi satu nasihat yang baik kepada orang yang akan berangkat pergi ke Mekah ni. Kata dia, nombor satu, janganlah kita berlengah untuk mengerjakan haji. Jangan berlengah-lengah. Baik, itu ada satu hadis, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah dengar Nabi berpesan, man aradal hajj falyata'ajjal. Siapa-siapa yang dah terasa nak berangkat pergi haji, jangan tangguh-tangguh. Hadis riwayat Abu Daud. Katalah tuan-tuan malam ni duduk majlis ni, tengok meraihkan bakal-bakal haji tetamu Allah. Oh, seronoknya dia nak pergi ke Mekah ya. Aku pergi umrah pun dah seronok ni pula haji. Haji lebih sedap daripada umrah. Haji ni dia ada keindahan sendiri yang kita tak dapat nak gambarkan dengan kata-kata. Umrah tu sedap dah, tapi umrah ni kehidupan kita di Mekah je, di Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tawaf, sa'i. Adalah ziarah-ziarah pergi jabal-jabal itu, jabal ini, itu tak masuk dalam umrah. Haji ni dia ada syok. Sebab kita pergi ke satu lokasi yang lain, duduk pula beramai-ramai berjuta manusia dengan perangai yang macam-macam. Dia ada keindahan dia. Dalam susah tu ada seronok dan kenangan-kenangan manis dia. Tiba tuan-tuan rasa semangat, oh aku nak pergi Mekah lah tahun depan. Semangat pula lah. Maka Nabi pesan, fal yata'ajjal, bersegeralah, usahakan. Sementara BMI masih okey, obesity pun belum lagi, benda tu gula dalam darah pun okey lagi, ikhtiarkan. Mungkin dapat panggilan kedua, mungkin dapat panggilan ketiga, sebab ramai orang Malaysia ni obesity memang tak lepas lah. Dapat panggilan kedua, panggilan ketiga, ini rezeki. Baik, itu kata Imam Al-Ghazali, dalam pergi buat haji ni, manusia terbagi pada 4 jenis manusia. Pertama, ada manusia yang mampu buat haji beberapa kali. Banyak kali dia boleh pergi haji. Siapakah golongan yang memang banyak kali boleh pergi haji? Orang kerja tabung haji, muka dia setiap tahun pergi haji. Tapi ini rezeki. Janganlah kita berdengki dengan dia.
Dan dia bukannya seronok sangat duduk di sana. Lama. Kita 45 hari pun rasa lama. Dia kat 60 hari. Tinggal isteri 60 hari. Tuan-tuan bayangkanlah. Itu kalau dah 60 hari, pegang dinding dah tak rata lagi dah. Bayangkanlah. 60 hari. Kita 45 hari pun dah rasa lama sangat. Ini pengorbanan. Siapa lagi orang boleh pergi haji tiap-tiap tahun? Menteri agama tiap-tiap tahun pergi haji. Tak menteri, timbalan menteri. Ada orang kata Imam Al-Ghazali, dia mampu buat haji tapi sekali je seumur hidup. Kata-kata kita duduk pada kategori ini. Itulah sekali pergi haji. Ada yang pergi tahun 80-an, pergi tahun 90-an, tahun 2000, ada yang pergi tahun 2018, 19. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang sekali pun tak mampu tapi masih bercita-cita nak pergi haji. Memang on paper dia tak layak buat haji. Dia sakit kronik, dia pula kena orang yang hemodialisis tak boleh pergi haji. Sebab kemudahan tu susah. Pasukan Perubatan Malaysia tak ada alat itu nak cuci, nak gunakan yang sana kos tinggi. Jadi bagi orang yang memang regular kena cuci bawah pinggang, macam mana nak pergi haji? Tetapi kata Imam Ghazali, dia masih ada cita-cita juga nak pergi. Dia mengharapkan keajaiban. Orang macam ni dia kena sabar. Sabar. Ada juga orang yang tak mampu tapi masih bercita-cita kerana masalah kota misalnya, ataupun masalah-masalah yang melibatkan pandemik, tak menyangka. Siapa sangka tahun 2020, 2021 tak ada ibadat haji untuk orang luar daripada tanah Arab. Tak ada orang boleh atur benda itu. Cuma kadang ada orang dia kecewa, hampa, bingung, marah. Sabarlah. At least kita dah daftar. Tahanlah daripada orang yang tak bila-bila nak daftar pun belum. Padahal hari-hari masuk TikTok tayang kereta mewah dia. Daftar haji bedak lagi. Jangan. Awak tunjuk kaya, rumah 3 tingkat, ada lift bagai-bagai, tapi daftar haji pun belum. Pakcik ni walaupun tak mampu pergi on paper, tapi dah daftar. Yang belum daftarlah. Kalau di negara kita saya dipahamkan, kalau daftar hari ini 6 hari bulan Jun, giliran tuan-tuan lagi 51 tahun baru pergi. Kalau ikut queue lah. Kalau ikut queue panjang tu, sebab kita pendaftaran beribu-ribu setiap bulan orang yang layak pergi haji ni. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang mampu buat haji tapi masih belum mahu. Ada. Dia kaya, duit banyak. Bagaimana kita tahu dia kaya, duit banyak? Nunjuk dalam Facebook dia, nunjuk dalam TikTok, Instagram dia, dengan kekayaan bagai-bagai kereta, buka pintu mengepak pergi di jalan ramai-ramai, tak pergi ke London, pergi apa, beg itu ini. Tapi masih lagi belum mahu pergi ke Mekah. Biasa orang muda-muda macam ni, yang jutawan-jutawan kaya ni, bila tanya ngapa awak tak nak pergi ke Mekah, padahal awak boleh pergi ke London, boleh pergi ke Gold Coast, boleh pergi ke mana-mana, boleh pergi ke Switzerland. Kenapa tak nak pergi ke Mekah lagi? Belum bersedia nak bertaubat, belum bersedia untuk nak berubah. Ada ayat itu biasa kita dengar. Jangan. Ini hidup nanti dilaknat Allah. Sebab Allah dah bagi kau rezeki, dia minta sikit untuk datanglah ke rumahku menunaikan haji. Termasuklah juga tuan-tuan yang ngisap rokok. Jangan main-main. Tuan-tuan yang tak pergi haji tapi ngisap rokok, itu susah nak jawab dengan malaikat esok. Kalau dalam kubur malaikat tanya, soalan pertama dia tanya, dah pergi haji? Belum. Kenapa tak pergi? Duit tak ada. Oh, isap rokok? Isap. Berapa ringgit rokok? RM16. Sehari berapa bungkus? Tengok keadaan. Biasa sehari kalau ada kenduri 2 katanya. Malaikat pun ambil kalkulator. Sehari 10 bungkus RM16. Sebulan 480. Setahun 5,760. Isap rokok berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun 57,600. Terus malaikat panggil pakej tabung haji. Mesti orang tabung haji.
Malaysia dulu berapa package tabung haji? Oh, kalau yang package swasta 4 orang sebilik RM38,490. Kalau 2 orang RM51,990. Oh, ini kau hisap rokok 10 tahun dah RM57,600. Maknanya kau 10 tahun punya duit rokok, kau boleh pakai bilik 2 orang sebilik yang package harga RM51,000. Ini contoh sajalah dialog malaikat dengan orang yang tak pergi haji. Macam mana nak jawab? Alamak ustaz, kena berhenti rokok lah ya. Ni bukan cerita ceramah pasal rokok, ceramah tentang priority. Sama juga ibu-ibu, puan-puan tak pergi haji tapi handbag mahal. Tak pergi haji tapi dah rata-riti berjalan seluruh dunia. Nak jawab bagaimana? Habis tak boleh beli handbag ustaz. Ni bukan cerita tak boleh beli handbag, priority. Habis apa solusi? Solusi begini. Esok hari Selasa pergi tabung haji. Buka akaun bubuh RM20. RM20 saya ingat kalau daftar RM20 lagi 500 tahun lah tuan-tuan punya giliran baru pergi. Tapi tak apa, dah daftar. Takdirlah hari Rabu mati, masuk kubur. Malaikat tanya, dah pergi haji? Belum. Sokok isap. Hai, sokok boleh pergi haji tak boleh? Saya dah simpan duit, malah mati pula hari ni. Macam mana saya nak pergi? Ya tak ya juga. Mudah-mudahan lepaslah LFA. Mudah-mudahan. Saya tak kata itu caranya. Sama juga lah yang main-main kamera begini, mikrofon, sermonik, bagai-bagai ni. Pergi haji tidak, tengok ke kamera, oh penuh gantung keliling pinggang kalau di wedding-wedding. Bila tanya dia, ni berapa harga? Oh ni Canon 5D Mark III ustaz, harga kat RM10,000 ni. Oh, benda ni saja RM10,000. Awak punya lens, oh lens tele 70-200 IS. Oh ini kat RM8,000 ustaz. Beli Shopee murah sikit kata dia. Maknanya yang gantung-gantung kat leher berbelit-belit itu puluh-puluh ribu. Dah pergi haji? Belum lagi ustaz. Don, kena simpan. Masuklah yang hobi motor besar, bobo air ni. Hobi kayuh basikal mahal. Hobi mahal lah, silakan, tak ada masalah. Letakkan priority, simpan dulu ataupun daftar dulu untuk pergi haji. At least kita ada penimbal andai kata kita dipanggil awal oleh Allah. Ingat, orang yang tidak pernah pergi haji, dia akan menyesal ketika kematian dia. Man kana lahu malun yablughuhu hajju baiti rabbih aw tujba alaihi diyatu zakat falam yaf'al sa'ala raj'ata 'indal mauti. Kata Ibnu Abbas, Nabi pernah sebut, siapa-siapa yang Allah beri dia rezeki yang membolehkan dia mampu pergi haji dan mampu bayar zakat, tapi dia enggan, maka dia akan dilanda penyesalan luar biasa ketika dia nak mati nanti. Tepuk dahi dia, kenapalah bodohnya aku tak simpan duit. Dia akan menyesal.